Lepas ni tuan-tuan, saya tak nak gelarkan kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai kerajaan perpaduan madani. Saya nak gelarkan mereka kerajaan menyederhana. Okey tak okey? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa saya nak gelarkan kerajaan ini sebagai kerajaan menyederhana? Sebab kalau kita perhatikan, segala benda tengah menyederhana pada ketika ini, kecuali harga barangan. Yalah tuan-tuan sekalian, kalau anda ingat, semalam saya telah mengeluarkan satu video betapa jumlah FDI yang masuk dekat negara kita ini telah menyederhana kepada 3.1 bilion ringgit. Dan kalau anda masih ingat, perkataan menyederhana ini bermula ketika media melaporkan penyusutan KDNK kita pada suku kedua tahun ini kepada 2.9%. Dia tak guna perkataan menyusut, dia tak guna perkataan merudum, dia menggunakan perkataan menyederhana. Lembutlah sikit kat telinga dengar, ya tak? Tetapi ini tidak menafikan hakikat betapa segala benda tengah menurun pada ketika ini dekat negara kita. Dan yang terbaru tuan-tuan sekalian, pada bulan Ogos 2023, prestasi perdagangan negara kita juga mengalami penurunan yang agak ketara. Di mana kalau kita perhatikan, prestasi perdagangan Malaysia pada Ogos 2023, perdagangan luar negeri mencatatkan penyusutan sebanyak 19.8% kepada 213 bilion ringgit Malaysia. Di mana kalau kita perhatikan, prestasi ekspor kita mengalami penurunan sebanyak 18.6% kepada 115.2 juta ringgit dan import pula mengalami penyusutan sebanyak 21.2% kepada 97.9 juta ringgit. Satu-satunya perkara yang mengalami sedikit peningkatan ialah imbangan dagangan ataupun trade balance iaitu 0.1% kepada 17.3 bilion ringgit. Tetapi mungkinlah ada sesetengah ekonomis akan tetapi akan melambung bahawa trade balance kita positif. Tetapi apa guna imbangan dagangan kita itu positif sekiranya jumlah perdagangan kita itu sendiri berdudum dengan teruk? Nampak tak dekat situ tuan sekalian? Ibarat macam kita nak kata, oh tak apalah, tak ada masalah, janji kerusi aku selamat, tapi kita aku yang luar lain-lain semua, enjin semua rosak, body dah gemuk dan sebagainya. Dia tak kena tuan sekalian. Dan kalau kita perhatikan, penyusutan ini sebenarnya berlaku sangat-sangat ketara berbanding dengan prestasi perdagangan kita ini pada tahun lepas. Di mana pada bulan Ogos tahun lepas, jumlah ekspor ialah sebanyak 141.5 juta ringgit. Banding dengan sekarang, 119.2 juta ringgit. Perbezaan hampir 30 juta ringgit. Manakala import pada tahun lepas pula ialah sebanyak 124.2 juta ringgit berbanding sekarang ini 97.9 juta ringgit. Penurunan yang ketara dalam tempoh setahun. Dan kalau kita perhatikan, tiga kluster utama ini iaitu barangan perantaraan juga mengalami penurunan sebanyak 22.6% kepada 51.5 bilion ringgit. Dan barangan modal pula yang mencatatkan sedikit peningkatan iaitu sebanyak 5.4% kepada 10.7 bilion ringgit. Tetapi yang lebih merisaukan ialah barangan penggunaan. Benda yang kita guna tiap-tiap hari. Macam kita punya makanan dan sebagainya. Benda yang memang kita keperluan lah senang cerita. Mengalami penurunan 5.4% kepada 8.5 bilion ringgit. Kenapa saya katakan benda itu merisaukan? Sebab anda kata kalau barangan penggunaan ini mengalami penurunan, maknanya ekspor tak masuk dan sebagainya, bermaksud ini telah membuktikan betapa kuasa membeli rakyat Malaysia ini semakin lama semakin berkurang. Sebab seandainya kalau permintaan berkurang, nilai benda yang masuk itu pun akan berkurang. Nampak tak dekat situ? Ini menyebabkan benda kita akan mengalami orang kata apa situasi ekonomi yang sangat tidak sihat sebenarnya untuk jangka masa pendek dan sederhana dan mungkin juga untuk jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab bila rakyat sudah tiada kuasa membeli, ekonomi akan menjadi sangat-sangat lembab. Dan ekonomi domestik yang lembab ini akan menyebabkan kita akan mengalami masalah orang kata apa cash flow yang boleh katakan tak begitu cantik lah sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ceritakan semua ini bukan apa. Sebab adalah penting untuk kita mengetahui tentang prestasi ekonomi negara kita ini. Sebab segala benda yang berlaku dekat atas sana akan memberikan impak kepada kita dekat bawah ini. Jadi, kita nak minta kepada kerajaan menyederhana ini. Tolonglah berhenti politiking. Tolonglah berhenti untuk menjadi salah orang lain. Pastikan anda semua fokus kepada kerja masing-masing. Terutamanya kementerian-kementerian yang vital. Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian MITI dan macam-macam lagi.
tolong pastikan anda fokus kepada tugasan anda untuk memulihkan ekonomi negara kita ini. Sekiranya kalau perlu anda hentikan politik, tolong hentikan sama sekali. Janganlah orang kata apa, sibukkan masa anda dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada rakyat. Makin lama rakyat makin tersepit disebabkan oleh ekonomi yang semakin perlahan ini. Lagipun bukankah anda sering melaungkan bahawa anda ini merupakan kerajaan yang terbaik? Menteri Kewangan anda merupakan Asian Tiger dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk anda bertindak. Janganlah jadi sebuah kerajaan yang no action talk only. Dan kita tak tengok angka-angka penyusutan lah, peruduman lah, penyederhanaan ini semua berlaku pada masa-masa yang akan datang ini. Sebab anda kan kerajaan. Anda boleh buat sesuka hati anda. Jadi gunakanlah kuasa anda untuk buat sesuka hati itu untuk meningkatkan ekonomi negara. Janganlah biarkan ia terus merudum. Apa guna Seni Hamzah kata macam ni? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.